Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama pada malam ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kefardan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu dan terima kasih banyak-banyak kepada ahli jawatankuasa masjid kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan untuk berkongsi ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi seperti mana yang dimaklumkan oleh pengerusi tadi, saya kali pertama lah ke masjid tuan-tuan ni. Terima kasih banyak-banyak sudi jemput. Jadi tuan-tuan, sedikit ta'aruf lah seperti mana yang diminta tadi. Nama saya Muhammad Yusri bin Rosli, ataupun dipanggil sebagai Ustaz Yusri lah. Saya berasal daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Dalam dakwah ni lama dah lah, terutamanya di Selangor dan Kuala Lumpur lah. Sebab hakiki di sana, kerja di sana, makna kuliah banyak di Kuala Lumpur dan Selangor ya. Dan terlibat juga sebagai panel tetap di TV Al-Hijrah ya. Kalau tuan-tuan duk tengok pagi-pagi rancangan Assalamualaikum Ustaz tu, kalau tuan-tuan perasan, kalau perasan lah, kadang muka dia pun tak perasan. Tengok dalam TV lain, tengok depan lain kan. Itu kan kadang-kadang tuan perasan. Saya juga terlibat dengan radio lah, Radio Zayan FM #IndahDiHati ya. Saya juga merupakan panel yang menjawab soalan tetap dalam soalan-soalan netizen lah, dalam radio lah. Kalau orang tanya soalan, saya antara ustaz pilihan yang menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh netizen. Saya belajar terakhir di Indonesia lah, dalam jurusan fiqh dan hukum. Kerja di Kuala Lumpur Putrajaya, MC. Tuan-tuan tahu MC? Kementerian Komunikasi Multimedia. Kalau kita sebut KKMM kan. Tapi sebab takut tak boleh beza KKM tu, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tukar MC senang ni. Dua orang pening ni dia kata, Ustaz Kesihatan main mana orang ngajak ni kan. Itu kena faham. Jadi itu sebuah sedikit lah pengenalan berkenaan diri saya. Jadi topik yang saya akan bincang dengan tuan-tuan pada malam ni insya-Allah, bila tiba waktunya. Dan topik ni pun saya dah cakap dalam TV baru ni, 5 Oktober 15.10. Kalau tuan-tuan tengok dalam TV lah, saya dah cakap dah. Tapi tak apalah, kita buat ulangan ya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang bila tiba waktu, 3 patah perkataan. Bila tiba waktu. Bila tu merupakan tanda tanya kepada semua orang. Bila nak kaya tu persoalan. Bila nak berjaya persoalan. Bila nak sembuh penyakit persoalan. Semua itu bermain di fikiran kita. Bila itu memang satu perkara yang menjadi lumrah dalam hidup manusia. Bila ustaz saya nak kaya ni, bila ustaz saya nak sihat ni. Bila tu biasa. Waktu, maka waktu itu mahal. Bila sebut tentang waktu ini tuan-tuan, kita kat dunia ni Allah beri waktu ataupun masa. Dalam segi aspek yang lain disebut sebagai kesempatan untuk hidup. Kita bangun tidur, Allah bagi masa untuk kita hidup. Ada orang tidur malam ni dia jaga, esok dia bangun tidur, dia nak bangun tidur esok tak boleh. Allah dah ambil nyawa dia. Sebab apa? Masa dah tamat ya, waktu. Bila tiba waktunya. Sebab tu kalau bahasa Inggeris dah sebut apa? When the time comes, no one can stop it. When the time comes, bila masa itu tiba, tak ada orang boleh hentikan masa itu. Lain tidak bukan, itulah tentang kematian. Sebab tu kata guru saya, dunia ni bukan tempat kita tinggal. Dunia ni tempat kita apa? Meninggal. Siapa yang duk pulun dunia, dia rugi. Ni ulama tasawuf cakap ni. Dan kata guru saya tuan-tuan, hidup kita di dunia ni seperti kita menyewa rumah. Hidup kita kat dunia ni macam kita sewa rumah, betul tak? Sewa rumah. Tiba-tiba kita ni syok sendiri, rumah tu bukan kita punya. Kita pergi renovate rumah tu,
kita pergi tukar apa, bumbung lain, bubuh aircon. Rumah tu bukan kita punya. Satu masa tuan rumah akan halau kita, suka sama ada secara rela ataupun secara paksa. Satu masa tuan rumah akan ambil rumah tu balik. Betul tak tuan-tuan? Begitulah dunia. Orang yang hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, hebat dia macam mana pun, tahta, ada jawatan dan sebagainya, tapi pengakhirannya kematian. Dan Allah akan menghambat kita ke alam akhirat. Suka atau tidak suka, maka Allah akan hambat kita. Sebab tu mati ni tuan-tuan dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita ni buat tak peduli tentang mati. Allah kurniakan masa kepada kita 24 jam, 24 hours. Apa yang kita buat dalam sehari semalam 24 jam? Ada orang 24 jam tuan-tuan, kerja. Ada tak tuan-tuan? Ada. Bila dia kerja? Bila dia muda, dia pulun kerja. Majlis ilmu tak datang, kuliah tak main, masjid tak main, surau tak main. Pasal apa tuan-tuan? Sebab duk cari dunia. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan hanya tempat persinggahan. Sebab tu Nabi sebut la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan akhirat. Sebab tu kita ni tuan-tuan banyak buang masa. Dan Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Asr ayat yang ke-103 kan, Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala wal asr, demi masa. Sesungguhnya kata Allah manusia itu dalam kerugian. Allah sebut jelas manusia dalam kerugian. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Makna dua perkara ni kita ada ke tidak? Belum tentu lagi. Beriman dan beramal soleh belum tentu lagi. Berpesan-pesan dengan kebenaran susah. Loh tuan-tuan, nak cakap benda benar ni orang maki macam-macam. Betul tak tuan-tuan? Nak ajak orang masjid, orang kata apa? Alah buat baik. Mbak, betul tak? Ni akhir zaman. Tambah ustaz-ustaz tuan-tuan, kadang-kadang orang meluat. Ustaz ni sembang berat. Orang meluat. Itulah orang yang menegakkan syariat. Tengok baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling menegakkan syariat Islam. Apa yang Nabi tak kenal? Tu maksum tu Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi tak kenal? Tuan-tuan. Tapi kalau bab bohong, bab kata ke orang, tu orang suka. Tapi kalau bab mengajak kepada kebenaran, mengajak benda yang benar, mengajak kepada syariat, mengajak kepada Islam, kadang-kadang orang kita tentang. Dia sendiri Islam tapi dia tentang. Betul tak tuan-tuan? Tak buat nak hangguk malam ni. Betul tak betul? Saya ambil contoh arak lah tuan-tuan. Arak dulu heboh tentang arak 0.0 Heineken. Ni orang duk tanya, saya duk Kuala Lumpur, dia pun tanya. Kat 7E dulu ada jual kan. Heineken 0.0, ingat tak? Tak ada alkohol. Dia pun kata tengok arak boleh minum arak. Tak. Dia mempromosi je, sedangkan arak tu haram. Sedangkan Heineken ni pengeluaran utamanya apa? Dia buat keluar apa? Heineken ni. Ada dia buat keluar chicken chop, mana? Pengeluaran utama dia apa? Arak. Bila utamanya arak, maka sijil halal jakin takkan dikeluarkan. Dia nak keluar sijil halal jakin, halal ni tuan-tuan, dia kena faktor-faktornya pengeluarannya itu sumber yang halal. Kalau Heineken ni kompon haram lah. Dia memang jual arak pun kan. Ini tuan-tuan. Kadang-kadang nak yang kadang-kadang yang Islam itu tentang Islam. Ini susah. Sebab tu susah sekarang ni tuan-tuan. Kan? Kita suka duduk diam lah, duduk diam. Diam tu lebih baik kan? Itu. Kalau kita diam, sedang kita ni tuan-tuan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Betul tak tuan-tuan? Yang keempat, Allah sebut apa? Berpesan-pesan dengan kesabaran. Nak sabar ni bukan senang. Betul tak? Susah nak sabar. Sebut senang. Ada orang nama dia Sabariah binti Bakar, belum tentu dia sabar. Nama Sabar bin Man, belum tentu dia sabar. Sebab nama itu sekadar nama. Sabar itu datang daripada apa? Hati. Nak sabar ni susah. Cuba tengok contoh keluar-keluar pada masjid, kasut hilang. Oh, hilang sabar. Muka yang elok tadi jadi macam jebon. Dia boleh sumpah orang daripada A sampai Z. Bodoh. Tu baru lepas main Jumaat. Lalu kan, kes ni banyak jadi main Jumaat. Dia tak kasut dalam pasu bunga. Pasu bunga pun hilang. Dia kata teruk. Dia maki tuan-tuan. Tu baru lepas main. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar.
Solat itu membentuk kamu jadi akhlak yang terpuji. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang semayang lebih teruk pada orang tak semayang. Ni orang duk tanya, kita jadi ustaz ni tuan-tuan, orang tanya jam. Baru ni ada orang tanya saya, ustaz, rupanya orang pakai kepiah ni bukan baik sangat pun. Ha, dia tu nak jawab apa? Aku masa tu pakai kepiah. Dia kata, orang pakai kepiah ni bukan baik sangat. Duk kata hebiak, mulut hebiak, dia kata ke orang juga. Mai semayang, tapi kata ke orang. Macam mana? Dia cerita. Ni yang kata kerana nila setitik, rosak susu sebelah ni nak abang kata. Sebab tu tolong jaga imej. Tuan-tuan nak kata ke orang, tak payah kepiah. Duk serban pembuang. Ini kadang-kadang ini perkara yang mana membawa imej yang buruk. Sebab tu tuan-tuan. Yang tepiahnya kita lah. Yang isu ni yang pasal pendakwah apa ni. Kena kita. Kena. Dia tiba kata kan, masyarakat netizen tu lah. Dia tiba kata. Hang tak kira hang alim macam mana pun, dia bubuh lah. Dah kata pendakwah, tambah pendakwah tu ada title apa, dia bubuh lah. Tengok hak tu pun sama, ustaz pun sama. Nampak? Dia pukul kata. Kalau tuan-tuan marah. Tuan-tuan baik, orang kata tuan-tuan tak baik, tuan-tuan marah. Tuan-tuan faham tak faham saya cakap ni? Marah lah. Kata tuan-tuan tak mana ada. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita tengok sekarang ni bermacam-macam perkara yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, masa ni Allah beri pada kita. Sebab tu tak ada alasan tuan-tuan kita ni sibuk. Ada orang banyak alasan sebab sibuk. Nabi Muhammad SAW sibuk dah? Sibuk. Tapi Nabi tak pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi semayang sampai bengkok kaki. Tu Nabi kan? Semayang sampai bengkok kaki. Tuan-tuan pernah semayang bengkok kaki? Pernah siapa pernah semayang bengkok kaki? Sampai bengkok kaki semayang tu. Semayang maghrib sampai bengkok kaki. Pernah? Pernah Ustaz? Go out. Tahu go out? Go. Dia makan sotong lebih sikit. Saya tuan-tuan ada satu tempat saya kuliah di Penang. Dia punya imam go. Kita kuliah sejam. Dia kata ustaz sila imam semput. Saya kata siapa tak ada imam? Go. Jalan saya kat kaki tu. Main tuan-tuan. Tu dia kita kan. Tapi Nabi Muhammad SAW semayang sampai bengkok kaki. Itulah Nabi. Yang mana tuan-tuan menunjukkan tauladan menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Nabi ni dijanjikan syurga. Lah ni ada orang boleh main-main dengan neraka, ada. Tuan tengok orang main-main dengan neraka. Ada orang kata tak apalah saya masuk neraka, boleh jumpa Michael Jackson, boleh buat konsert dalam neraka. Ini yang kata Mangkuk bin Hayun ni. Ya, dia kata masuk neraka pun tak apa. Kalau tak ada orang masuk neraka, tak ada pula neraka tu kosong pula. Ha, ni lawyer buruk. Tuan-tuan pernah jumpa orang tu? Mungkin kat kampung-kampung tak ada orang tu. Ha, jenis orang kata apa? Educated punya orang ni tuan-tuan. Dia cerdik lebih. Ha, dia tanya, dia kata ustaz, kita ni kalau semayang banyak, buat baik banyak, kan esok syurga jam oh. Ha, tak mampu jalan tu. Dia kata syurga jam. Ramai orang. Kan? Kita dah buat amal banyak, pahala banyak ni, esok masuk syurga ramai sangat orang sesok. Dia bayangkan syurga ni macam masuk Tesco. Jenis macam ni. Lepas tu saya kata pasal apa? Dia kata nanti neraka tak ada orang pula. Tak apalah saya volunteer masuk neraka. Ni lagi bengong nama dia tuan-tuan. Dia kata apa? Saya volunteer masuk neraka. Tak apa. Dia ingat neraka ni neraka ni macam pergi shopping mall. Masuk, cuci mata, keluar. Wah, seronok gitu lah neraka. Sebab tu jangan main-main dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya kata Allah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia ni permainan dan suatu yang melalaikan. Sebab tu saya kuliah di tempat-tempat tertentu tuan-tuan. Bila tengok anak-anak muda yang pergi tahfiz, hafal Quran. Saya tak hafal Quran, saya bukan hafiz Quran. Tapi bolehlah, ingatlah ayat-ayat bolehlah. Kan? Bila tengok orang anak-anak muda ni tuan-tuan, umur belasan tahun dapat hafal Quran, terdetik ke hati ni tuan-tuan jealous. Sebab kata guru saya tuan-tuan, sebelum mati ni kalau bolehlah Quran mau ada. Ni,
Ni Quran dia kata mau ada dalam brain, dalam otak hang. Dia kata Quran ni mau ada sebelum mati. Paling lekeh pun dia kata surah lazim, jangan lupa. Paling lekeh lah. Kita ni lagu boleh hafal, lagu Hindustan tu 3 minit lebih, kadang-kadang ada 5 minit lebih boleh hafal. Kuci-kuci hutahi, kabi kusi, kabi gam-gam, boleh hafal. Tapi Quran nak hafal tak boleh. Sungguh saya maklum. Sungguh ke tidak? Kau tuan-tuan hafal Quran berlagu ni? Tuan-tuan. Nak baca Quran jauh sekali. Ada orang Quran, dia bawa Quran dia kahwin dulu, hak warna emas, punya tak beli. Surah Kabak boleh baca tiap-tiap hari, tapi Quran tak boleh baca. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok begitulah tuan-tuan kehidupan dunia. Kalau kita lalai dengan dunia, maka kita akan mati dalam dunia. Cuba tengok ada orang mati tengah azan. Saya sebut merata tuan-tuan. Di Selangor ke di Kuala Lumpur, Bilal kan, muazzin. Azan subuh kan, mati. Tengok sosok TV kan. Allah, jelas tak tuan-tuan? Jelas tak? Saya kata, ni saya kata lah, saya tak kata kat tuan-tuan. Saya abang kat diri saya bila tengok dalam TV, dalam surat khabar, saya kata pada diri saya, aku ni duk kuliah merata, suruh Malaysia duk kuliah. Mati baik tak tahu lagi. Betul tak tuan? Setuju dengan saya? Tuan-tuan duk semayang banyak, termasuk saya ni duk buat amal banyak, mati baik belum tentu. Sebab mati ni tuan-tuan di tangan siapa? Allah. Mati ni bila sampai waktu. Ni nampak. The end, mati ni sampai waktu. Kalau kita mati dalam keadaan kita buat amal yang banyak, alhamdulillah. Kalau kita mati dalam keadaan kita buat maksiat, na'udzubillah. Sebab Allah tidak melihat pada pengawalan, kerana Allah melihat kepada pengakhiran. Sebab itu kita ni jangan SS shock sendiri. Ni saya abang diri saya lah. Kadang-kadang kita shock sendiri. Shock macam mana Ustaz? Kita ni ahli masjid. Oi, seronok main masjid. Duk kata apa? Jamin syurga lah. Kita tengok orang tak main masjid, apa kita kata? Tengok tu ahli neraka punya rahmat. Ini statement. Sedangkan for sure kepada mereka yang duduk di luar yang tu masuk neraka? Belum tentu. Kita yang duduk main masjid ni, adakah for sure kita masuk syurga? Belum tentu. Bila yang kita akan tahu? Bila mati esok. Bila kita akan mati? Tak tahu. Betul tuan-tuan? Sebab tu jangan suka duk tunjuk orang. Ingat, saya kadang-kadang kuliah ada satu tempat tuan-tuan, surau depan dia pasar malam. Ni bukan saya nak kata siapa, nak abang. Ni perangai. Surau pasar malam depan. Bila azan maghrib, pok-pok ni tuan-tuan, dia bukan masuk dalam surau, dia duduk kat luar, duduk lepak kena rokok daun. Pernah jumpa orang tu? Duk golek rokok daun. Sambil duk lipat rokok daun. Dia duk kata ke orang. Dia pok-pok ni duk pergi kedai apa beli macam-macam, semayang nak mai lintas surau pun tak mai. Tu dia punya mulut tu. Sambil duk tunggu habis azan ni pun boleh duk kata ke orang, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, belum tentu lagi kita ni tuan-tuan, belum tentu. Cuma kita ni duk minta mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Tuan-tuan kenal tak Abang Boceh? Abang Boceh kenal? Raja Lawak. Dia duduk dekat dengan rumah saya. Abang Boceh ni, tuan-tuan tahu yang semayang dia tuan-tuan, masjid tu penuh, full house. Dia ni bukan alim ulama, pak lawak. Yang turun tu bukan biasa-biasa, pendakwa, penceramah, yang dia duk join tu semua turun pergi semayang jenazah dia. Tuan-tuan tahu, antara kematian yang baik apabila dia mati, ramai yang semayang dia, itu tanda kematian yang baik. Yang main semayang pada Syed Mu'tar ni, yang kata Abang Boceh ni, punya ramai. Dan sahabat saya menaksikan benda tu. Depa ni main daripada Corok mana, mana tahu main semayang. Sampai penuh masjid, semayang di luar masjid. Agak-agak kita tuan-tuan dapat macam tu. Kita, yang kita kata kita ni lah, dapat ke tidak? Tuan-tuan kena fikir-fikirkan begitu. Aku ni dapat macam dia. Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan sampai orang boleh main semayang banyak ni? Maka pecahlah tembelang, pecahlah banyak benda tuan-tuan. Yang mana apa yang dia buat ketika dia hidup. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena angan-angan untuk mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan baik, kita kena angan-angan. Bukan angan-angan mak jenis. Kena ada cita-cita. Bila ada cita-cita, kita kena laksanakan. Bukan cukup sekadar berdoa, tapi kita kena ubah pendirian. Sebab tu tuan-tuan, ada orang yang rajin semayang tapi masuk neraka. Ada orang rajin semayang tapi masuk neraka. Pernah dengar? Tak pernah dengar?
Rajin semayang tapi masuk neraka. Ada. Pasal apa tuan-tuan? Ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab tu kita tak mau kita ni banyak amal, banyak ibadah, tetapi akhirnya kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam pertandingan lumba lari ataupun bola sepak, contoh lumba lari lah mudah. 100 meter. Ada nombor 1 menang, nombor 1 sampai nombor 7. Betul tak? Tuan-tuan kalau nak lari, tuan-tuan dapat nombor 1 ke nombor 7? Ni contohlah tuan-tuan masuk pertandingan lumba lari, tuan-tuan nak lari ni, nombor lari daripada nombor 1 nombor 7, tuan-tuan nak dapat nombor berapa? Siapa nak nombor 7 angkat tangan? Tak ada, semua nak nombor 1. Kenapa kamu nak nombor 1? Dapat hadiah Ustaz. Kenapa nak nombor 1? Dapat pengiktirafan Ustaz. Sebab apa nak nombor 1? Nak orang puji saya Ustaz, saya ni bagus. Itu. Begitulah tuan-tuan dunia dan akhirat begitu. Mana kita ni tuan-tuan, awal dan ada pengakhiran. Mana pengakhiran kita nak yang mana? Yang terbaik. Tapi nak yang terbaik macam mana? Kena pulun lah. Kena pulun. Cuba tuan-tuan tengok orang lumba lari dapat nombor 1. Kan? Ada dia makan tidur lari dapat nombor 1. Ada? Macam mana tuan dapat nombor 1 lari? Saya tak buat apa pun, tidur tengok TV, makan tidur dapat nombor 1. Mana ada? Nak dapat nombor 1 tu kena fitness. Nak dapat nombor 1 tu jaga makan. Nak dapat nombor 1 tu kena training. Nak dapat nombor 1 tu kena ada perancangan. Macam itulah dunia. Kita kena ada perancangan. Jangan sampai kita ni game over. Kalau tuan-tuan pernah main catur, siapa pernah main catur? Main catur ni tuan-tuan dia kena cerdik. Silap percaturan boleh kalah. Boleh kena checkmate kan? Sebab apa tuan-tuan? Begitulah dunia. Kalau kita salah tuan-tuan dengan strategi kita, maka kita terjun dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya kita tidak mahu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepularihan ini kan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Bila saya dulu masa tu tak ustaz lagi, masa kecil duk dengar lagu tu. Sedap lagu tu kan. Semalam pun saya dengar. Jadi bila pergi mengaji ni sampai tahap degree ni, bila buka tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW ni, jumpa hadis ni. Hadis ni pula sanadnya hasan. Sanadnya tinggi. Nabi kata manfaatkan 5 perkara sebelum datang kepada keadaan 5 perkara. Yang pertama Nabi sebut syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Dan hadis lain juga Nabi sebut tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya hingga ditanya 5 perkara. Ni tuan-tuan kena ingat. Yang pertama Nabi sebut tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Yang kedua Nabi sebut tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan hal apa harta tersebut dibelanjakan, serta apa saja yang ia amalkan dengan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sanadnya juga hasan. Maknanya di akhirat esok kaki kita ni takkan bergenjak. Dan Nabi sebut dah syababaka qabla haramika, waktu muda sebelum datang waktu tua. Makna masa muda ni Allah akan tanya kita, waktu muda buat apa? What you do masa you muda, apa you buat? Tuan-tuan masa muda tuan-tuan buat apa? Tengah berlepak tau. Masa muda buat apa? Masa tua ni lain belakang lah. Nabi apa Allah tanya pada kita ni, takkan berganjak kaki, 2 kaki anak Adam ni. Ditanya 5 soalan. Yang pertama tentang umurnya dan masa muda buat apa? Saya masa muda Ustaz lara banyak. Saya masa muda Ustaz disco saya tok sokmo setiap malam pi. Saya masa muda Ustaz semayang, dak semayang pun. Saya masa muda Ustaz maksiat semua saya buat. Agak-agak lepas. Lepas ke tidak? Agak-agak lah kita lepas. Tak lepas. Sebab tu masa muda ni, siapa masa muda dia gunakan sebaik yang mungkin, dia beruntung. Sebab masa muda ni kita kuat lagi. Saya umur 30 tahun. Tuan-tuan ada umur sini 60? Ada 60? Angkatlah tangan, takut sangat berapa? Ada 60? Tak ada? 70? 60 dah? Seorang. 70? Tak ada? 80? Tak berani angkat ni. Bukan nak marah, tanya. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah. Tuan-tuan umur ada 60, ada 70. Nabi sebut umur umatku 60, 70. Hadis ni riwayat Tirmizi. Ada pun sedikit selepas itu.
Nabi kata umat aku jaga-jaga 60-70. Yang lebih pada tu kata Nabi ada sikit lah. Mana kita umur 60-70 tu kena apa tuan-tuan? Kena standby. Sebab mati makin dekat. Tapi ada orang makin tua makin menjadi. Aduh. Saya jumpa seorang makcik tuan-tuan. Saya kuliah di Batu Cave. Kuliah bulanan. Saya ingat kuliah subuh. Saya ajak kitab Muhimmah fil Al-Hadis. Dia datang jumpa saya, ustaz. Ya. Makcik. Ustaz, asal lagi tolong teguk laki saya, ustaz. Dia kata. Teguk laki dia. Saya kata pasal apa makcik? Laki saya teruk, ustaz. Teruk dia kata. Umur 60 lah dia kata. Pasal apa teruk? Duk gila janda. Gila janda. Macam mana gila janda tu? Dia pergi kedai janda daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tak balik-balik. Lagi tak turut, tak balik. Ni kata makin tua makin jadi. Saya kata tak apa. Mana suami makcik yang mana? Tu hadul lena. Lena subuh lena. Kepala tak ada. Yang depa viral baru ni kepala tak ada. Lama dah saya jumpa. Tak ada kepala. Saya kata tak apa. Saya pun kuliah masuk bab nafkah. Saya cakap, tuan-tuan, kita ni orang laki-laki, bila kita dah kahwin, aku terima nikahnya si fulan bin si fulan dengan mas kahwin sekian-sekian, Tok Kadi kata sah aja, maka bermulalah perbicaraan kita di hari akhirat. Saya tanya kepada tuan-tuan, saya kata, tuan-tuan, kita ni yang mana lebih utama, bagi belanja bini makan ke belanja janda makan? Orang tu yang tidur tadi terus terbeliak mata dia. Dia kata kat aku, dia kata. Saya kata yang mana lebih penting, belanja janda atau belanja bini? Dia pun gini, tangan genggam duk gitu, duk tengok, tak klik-klik. Saya tanya dia kata, ustaz, belanja bini ustaz. Sebab tu saya kata, kalau kita nak tolong orang berpada-pada. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Tak kira lah janda tu ada nak 10 pun. Bukan keutamaan kita tolong dia. Bagi tolong tu okey, bukan keutamaan. Keutamaan kita pada siapa? Isteri kita. Habis kuliah tuan-tuan, datang pakcik ni. Dia kata, ustaz, saya bukan suka kat dia pun. Saya nak tolong sian dia. Anak 2 ustaz. Laki mati. Tu terkatai merelak. Saya kata, saya tak kata kat pakcik dah pakcik nak abang lah. Tu kata tu. Siapa makan cili terasa pedas. Cuma saya kata gini lah. Nak pergi makan kedai janda makan, tapi jangan duk lama melangut lama duk buat apa. Duk pesan cakap pesan teh tarik segelas, duk daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Duk tengok apa? Tengok apa? Duk tengok apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan tengok apa? Duk tengok apa? Tengok janda tu. Allah tu. Dapat dosa ke tak? Dapat dosa ke tak? Dapat dosa. Tengok bini dapat pahala, tengok janda dosa. Kecuali janda tu kita kahwin, okey. Sebab tu saya kata pakcik tu, lo senang gini pakcik kahwin dengan dia senang. Dia kata apa? Memang nak apa ustaz, tapi bini tak bagi. Hang tahu pun. Tuan-tuan nak kahwin lain? Nak kahwin orang ni? Nak? Tak wani? Kau bini menakutkan? Kau bini tak takut tuan-tuan? Itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, masa muda tu guna sebaik mungkin, masa tua tu jangan tunjuk benda yang buruk. Ada orang ni cerita benar, pakai serban tikar nombor ekor. Dia bawa nombor ekor sini. Ni. Nombor ekor kat mana? Dekat ni telah ni sumbar. Bila semayang, bila dia sujud, nombor jatuh. Nombor jatuh terbang kepada orang belakang. Kebetulan orang belakang tu pun tikar nombor ekor juga. Dia pun tengok nombor siapa ni. Rupanya nombor yang hak lepan itu jatuh. Habis tu dia ambil, anak muda tu ambil nombor tu, tanya siapa punya nombor. Agak-agak orang tua tu mengaku lah. Tobat lahum dia tak mengaku. Tak tahu. Tu je gitu. Tu saya kata masa tua ni hentikanlah. Datang masjid bagus tuan-tuan. Datang masjid tua-tua ni bagus. Sebab masa muda tak dan sibuk, faham? Tuan-tuan pilih masjid mana-mana pun betul tak tuan-tuan? Yang banyak di masjid di surau ni siapa? Di Malaysia ni tuan-tuan pilih di mana, di Sarawak ke, di Selangor ke, di Kuala Lumpur ke, di Penang ke, di Kedah ke, tuan-tuan pilih. Merata corok mana pun, yang banyak di masjid ni orang tua ke orang muda? Orang tua. Sebab apa banyak? Sebab dah pencen dah.
kami ustaz nak cari duit banyak mana, gigi pun tak ada. Mai masjid nampak tak? Bagus tak? Bagus. Kerana apa? Waktu tua sedar diri, bagus. Jangan duk kata apa orang tua ni tak main apa, dah tua pun nak main masjid. Jangan. Sebab apa? Dia ada kesedaran masa tua datang. Bagus. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu saya kata tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa muda kalau kita dapat pulun bagus, masa tua kalau kita dapat buat lagi baik daripada muda, itu lagi bagus. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut apa? Wasihatika qabla sahlika. Masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Tuan-tuan sini ada yang sakit? Ada kencing manis sini? Kencing manis dah, darah tinggi, go out, sakit jantung. Apa lagi tuan-tuan? Buah pinggang. Ada orang sakit jantung, silent killer. No, sakit ni tuan-tuan merupakan perkara yang menjadi suatu masalah dalam kehidupan manusia. Sebab tu masa sihat Nabi sebut, waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Sebab apa tuan-tuan? Masa kita sihat banyak benda kita boleh buat. Betul? Nak makan waktu sihat seronok tak? Seronok. Saya kuliah setempat tuan-tuan, dia punya AJK daripada pengurusi sampai AJK Jamban tu, semua Tan Sri, Datuk Sri. Saya cakap Penang ni tak ada oyok masjid itu no. Pengurusi Tan Sri, bawah sekali Datuk Sri. Yang tak ada Datuk tak ada di AJK. Hebat nak mampu tuan-tuan. Van Mayat, Van Fire. Pernah jumpa kat Penang ni? Harga Van Fire tu bukan nak beli hak second hand 450,000 harga dia. Kaya nak mampu. Saya tanya AJK tu, hebat masjid ni. Van Mayat, Van Fire. Tahu dia kata apa? Saya ingat bela. Dia kata ustaz, masa hidup tak dapat naik, masa mati bagi naik haram. Saya kata menyesal, aku tanya dia nak kata kat aku ke apa kan. Van Fire. Saya kata untung orang bawa mayat tu. Syok, Van Fire 450,000, setengah juta harga dia. Kita tuan-tuan nak dapat tu bagai apa? Tanah dengan apa? Bagai bumi dengan tanah. Teman tak dapat lah tuan-tuan. Nak cerita bukan nak cerita pasal Van Fire tu, nak cerita ni abang kata tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan di situ tuan-tuan. Tan Sri tu yang pengurusi dia orang tu, habis saya kuliah tuan-tuan. Depa rai saya makan. Biasa masjid kaya makan tuan-tuan jangan tanya musang king udang galah sedap. Dia roda impian punya haputang dia tahu ustaz ambil berkat doa macam biasa kita pun duk lapang tuan-tuan, takkan nak tibai tahlil kita pun Allahumma barik lana amin saja kita pun sila Tan Sri makan. Saya tak boleh. Boleh pun tak boleh. Ni semua ni kolesterol manis belakang, saya tak boleh makan. Habis Tan Sri makan apa? Minum ayam masak. Tengok tuan-tuan. Tan Sri pentimbalan pengurusi. Tan Sri tak? Oh saya pun tak boleh. Tak boleh juga. Habis sampai makan. Ustaz makan. Oh kita pun entam semua, tak tanya dah. Nikmat dah habis. Walaupun kaya. Tuan-tuan. Sebab tu sihat ni mahal. Nikmat paling besar dunia ni bukan duit. Tuan-tuan dah faham ke ustaz? Syok dia orang kaya. Tuan-tuan tahu mana syok dia orang kaya? Syok siapa kaya ni? Syok ah. Siapa kaya? Taubat lahum teman aku. Cak orang minta derma. Betul tak? Betul tak betul? Kalau orang tanya siapa kaya dalam masjid ni, dia takkan mengaku walaupun dia kaya. Sagi depa confirm minta derma. Macam Haji Bakir. Haji Bakir bila bagi rekut. Mai rumah dia tahu minta derma, demam terus. Tak. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sihat tu nikmat yang besar. Ni masa kita sihat ni, semua benda kita boleh makan. Tolak kayu dengan batu lah. Hak lain semua makan. No, sonok lah. Tapi bila dah sakit ni, gigi tak ada nak makan. Semalam saya marin dulu tuan-tuan, saya kuliah di Tanjung Dawai. Depa belajar makan mi kuah tulang tu. Hak sedut tu. Tok Imam AJK. Ni hak baru ni malam hari apa? Hari ni hari Ahad kan? Itu Jumaat. Ingat dia kata ustaz, sini sedap ustaz, mi kuah tulang. Saya kata saya tulang-tulang saya tak makan. Try dia kata. Habis tu ustaz makan apa? Saya tanya Tok Imam tu, ustaz makan apa? Saya tak boleh, pening kepala. Dia suruh aku makan. Dia tak mau makan. Saya tak mau, dia order dulu. Kita tak makan sangat tulang-tulang. Saya tak makan tulang-tulang sangat. Tapi dah order ni,
Duk tenyih juga. Takut terbang tulang. Saya buat tenyih ni pun takut terbang. Benar sekali tu nak terbang, jatuh. Buat tetap. Kita orang kampung tu duk tenyih-tenyih cikencok kita, mana tahu duk. Tambah kalau cikencok tu lembut ni, kalau kena beef lamb orang duk tonyo-tonyo tak putih-putih. Depa telah habis. Jadi beza di kampung di KL ni tuan-tuan, dia makan mahal. Kita pun duduk kampung duk pegang mana dia nak iris ke mana. Kita lapar, nak pegang tangan dia kata low class. Kita pun duk tenyih, tak boleh. Nak kata apa kan? Itu tuan-tuan. Sebab tu waktu sihat ni tuan-tuan guna. Datang masjid. Bila sakit, jangan marah. Ada orang sakit dia marah. Marah pada siapa? Allah. Apa Allah bagi sakit? Aku main semayang punya banyak bagi sakit. Patut bagi tu dia sakit-sakit tu. Bagi dia sakit. Pasal apa? Tak main haram, tak main bayang pun. Halih tu. Dia menyalahkan qada dan qadar, dia menyalahkan Allah. Ini orang cukup tak guna punya. Sedangkan Allah berikan sakit tu tujuan apa? Nak hapus dosa, nak angkat darjat. Tuan-tuan, yang sakit lutut. Ada yang sakit lutut ni? Sakit lutut. Sakit orang. Sakit lutut ni nak berdiri tak boleh. Ada yang lawak tu, dia tarik kursi, terlentang pakcik tu. Jahat dia bapak tu. Masuk dalam CCTV, dia viral. Orang tua tu, Allahu Akbar, berdiri, batal lengoh. Kursi ni duk kata, ada belakang. Dia tarik, gitu. Tak bangun orang tua tu, duduk gitu. Tak boleh bangun, sakit lutut. Jahat tu tuan, bapak ni. Dia buat lawak tak kena tempat. Kalau orang tua tu boleh bangun, dia legan, dia pun nampak lah. Nabang kata. Sebab tu sakit tuan-tuan. Saya jumpa seorang tuan-tuan, ni sakit mental. Tuan-tuan pernah pergi masjid-masjid di Penang ni, ada orang gila semayang. Siapa pernah jumpa kat tengah? Kok ada sini yang pernah jumpa orang gila dia main mayang masjid? Ada tak? Di Penang ni pernah jumpa? Siapa pernah jumpa? Ada. Dia main semayang, setiap waktu dia main semayang, tapi dia gila. Ada tak? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa tuan-tuan di Masjid Amaniyah Kepung. Kalau tuan-tuan pernah pergi KL, ada satu Masjid Amaniyah Kepung. Tuan-tuan nak pergi Kepung, nak pergi ke Rawang tu, akan jumpa masjid tu. Di masjid tuan-tuan, tiap-tiap waktu ada orang gila ni. Mayang dia tuan-tuan, gila semayang. Saya duduk kuliah, tiap-tiap bulan jumpa dia. Tapi tak kacau orang. Kita semayang sah ni, dia mayang belakang. Suara kuat sama dengan derah dengan Tok Imam. Tok Imam baca Fatihah, dia pun Fatihah juga, derah. Tapi tak kacau orang. Saya kata, wui bagus orang gila ni. Gila-gila pun main mayang. Orang tak gila tak main mayang, teruk dia ni. Gila pun mayang. Allah 15 minit Allah tak habis. Tapi semayang tak kacau orang. Saya tanya dia, tapi dia ni gila tak teruk lah. Bukan gila boleh nampak orang, gila boleh jawab. Saya tanya dia, Assalamualaikum. Salam. Bagus main semayang. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Soalan pertama saya tanya dia, kamu ni kalau mati esok nak masuk syurga ke masuk neraka? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Syurga. Oh dia tuan-tuan. Saya kata orang gila masuk syurga, orang tak gila tak masuk syurga, teruk dia. Tak tahu lah ni, tak tahu meninggal apa tak tahu, tapi mudah ni lah. Tapi main semayang semua tuan-tuan, tak kacau orang main mayang. Allahu Akbar tuan. Kita malu. Sama saya jumpa seorang pakcik tuan-tuan, stroke belah kanan ni, lumpuh 3 tahun duk atas katil tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah bagi dia sihat, datang masjid, naik motor A5. Main dengar kuliah saya naik motor A5. Hebat tuan-tuan, hebat. Saya kata pakcik, tengok susah start motor. Dia kata, Ustaz, saya kena stroke belah kanan 3 tahun Ustaz, tak boleh bangun. Alhamdulillah hari ni Ustaz, Allah bagi saya kekuatan. Saya dapat naik motor seorang-seorang, dapat bonceng motor seorang-seorang, dapat main surau, dengar kuliah Ustaz. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada orang sakit tak main masjid lah. Tak main dah dia. Sakit apa? Sakit hati? Tak main. Hak tu paling simple sekali. Sakit hati tak main dah. Contoh apa? Tadarus Quran. Tadarus. Tuan-tuan jumpa tadarus Quran. Ramai-ramai baca kan. Sampai kat dia kan duk kak. Kita tegak dia. Tua-tua dah mampu tak baca Quran. Esok dia main. Esok dia main. Main. Sadaqallahul azim sampai habis Ramadan tak main dah. Kadang kita pun mulut capui ke. Dia kata mai dah dia ni, kita baca Quran lagi pukul 11 tak habis. Ya, sebab tu tadarus geng-geng tu lah. Tahun depan geng tu, mati pun tak tambah duit tu. Kan itu. Azan dulu kan. Sekejap lagi saya tambah sikit lagi boleh tak? Kau kena berhenti dah ni. Tunggu ni no. Sikit lagi boleh. Nak berhabis hadis ni, nak berhabis no. Dia nak abang kata tuan-tuan, waktu sihat ni guna sebaik mungkin. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan, yang ketiga Nabi sebut
wa qinaka qabla fakhrika, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Tuan-tuan ada duit tak? Tanya lagi. Jangan duduk tanya pasal duit satgi depa minta. Tuan-tuan ada duit tak? Ada Ustaz. Persoalannya derma banyak lah. Ada orang umur 50 tahun agak derma ada 5,000. Agak tuan-tuan. Asal ada? Ada 5,000. Angguk pun tak berani. Bukan ambil duit tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan nampak tabung Leno. Saya pernah sekali tuan-tuan duduk sebelah manusia ni, tak tahu manusia daripada mana, pelik Pluto ke apa lah. Sebelum tabung main, duduk main handphone, duduk tengok Facebook. Tabung tu nak main, dua orang sedang pada dia tidur. Tutup handphone, buah dalam poket Leno. Saya kata dia ni trik dahsyat tu. Sampai tabung kat dia, tabung ni lah, tabung hak roda, sampai kat dia, berhenti. Saya tak ambil, saya duduk tengok perangai dia. Dia tak ambil tabung tu, duduk Leno. 5 minit tak ambil, 10 minit tak ambil, lagi kita ambil tabung tu. Bila tabung tu berjalan, jaga balik dia. Harap teruk punya perangai tuan-tuan. Sebab apa? Kedekut. Susah nak bagi, senang menerima. Kita ni payah nak bagi, tapi susah nak bagi, tapi senang nak terima. Tu kita tu. No, ada orang nampak tabung senyum ya, lagi syok. Senyum, siapa senyum? Senyum sedekah. Oh, hadis tu. Kan Nabi kata jangan kamu pandang mudah walaupun dengan senyuman, sebab senyuman tu apa? Sedekah. Dia tak berduit, dia senyum. Boleh tahu tu? Tolak. Itu bukan sedekah. Sedekah pada orang senyum tu pada orang, bukan pada tabung. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ada cita-cita dalam hidup kita ni, kena banyak infak, banyak sedekah, banyak keluar zakat, banyak wakaf. Sebab Allah sebut dalam Quran, orang yang banyak sedekah ni tuan-tuan, Allah tambahkan rezeki. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Sabah ayat ke-39. Surah Sabah ayat ke-39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu dermakan, kata Allah, maka Allah akan tambah. Sebab tu nak kaya ni tuan-tuan, bukan simpan duit, banyak keluar duit. Kalau tuan-tuan simpan duit, duit akan habis. Tuan-tuan simpan duit banyak pun, duit tu bukan tuan-tuan punya, betul tak? Ya, ni dapat duit KWSP pula dia kan. Ya, bagi sikit tuan-tuan. Jangan kedekut sangat. Yang ada mak ayah bagi. Jangan berkira, sebab bila kita bagi tuan-tuan, Allah akan tambah. Dah kaya, jangan sombong pula. No, dah duit banyak ni jangan belaga. Ada orang duit banyak belaga tuan-tuan. Senyum pun tak mau. Jumpa orang hina-hinanya orang sebab dia duit banyak. Sedangkan duit banyak itu bukan duit dia punya. Duit yang kita ada bukan kita yang punya, tetapi Allah yang punya. Kan Nabi sebutkan yatma'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu faraja'a asnani wa yabqa wahidun raja'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis ni muttafaqun alaih. Nabi kata 3 perkara yang akan mengikuti mayat jenazah. 3. Yang pertama apa tuan-tuan? Harta. Yang kedua anak beranak. Yang ketiga amal. Bila jenazah tu ditanam, kata baginda Nabi Muhammad SAW, 2 perkara akan balik. Harta benda akan balik, betul tak? Kereta besar balik, duit banyak balik, anak bini kita balik tak? Keluarga balik. Yang tinggal kata Nabi apa? Amalu, amal. Itu pun kalau ada lah. Kalau ada. Kalau tak ada tuan-tuan, kiok juga kita pun. Nak jawab soalan muka nakir ni bukan kena duit banyak. No? Sebab tu tuan-tuan, kita kena spare. Spare kat mana tuan-tuan? Kat dunia ni, untuk cari banyak amal, untuk cari banyak sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena adalah cerita tuan-tuan. Jangan kedekut, jangan berkira, jangan tangkai jering, jangan bakhil. No? Terutamanya kepada anak yatim. Seorang anak muda tuan-tuan, tiap-tiap bulan potong gaji bagi anak yatim RM50. Nabi kata dah, sesiapa yang memberi makan pada anak yatim, bukan adik-beradik dia pun, bukan adik-beradik dia, tapi dia bagi makan tiap-tiap hari, Nabi kata dia akan bangun denganku di syurga seperti ini. Pernah dengar hadis ni? Nabi tunjuk dari telunjuk dan jari tengah. Kamu akan bangun dengan aku macam ni, yang bagi makan anak yatim. Sebab tu tuan-tuan, siapa kat sini bagi makan anak yatim, untung. Jangan kedekut. Tuan-tuan ada duit ni tuan-tuan, sekali keluar-keluar mati. Duit tu siapa punya? Anak punya. Sebab tu kata almarhum Datuk Ismail Kamus, apa yang kita dalam poket kita ni bukan kita yang punya. Bila kita yang punya, bila kita masuk dalam tabung, itulah kita punya hakikinya. Yang ada dalam poket ni bukan kita yang punya lagi. Sebab itu orang yang punya.
Bila kita mati esok, orang lain akan ambil. Tapi bila kita buang dalam tabung, maka itu mutlak untuk kita. Sebab tu kena beringat. Boleh tuan-tuan? Yang keempat tuan-tuan, Nabi sebut wa faraghika qabla sahlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Ada masa ruang datang masjid, ada masa ruang mengaji ilmu, ada masa ruang Quran baca. Dan yang kelima tuan-tuan, yang kelima Nabi sebut wa hayatika qabla mautika, hidupmu sebelum datang mati. Hidup dan mati. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, kena mati dah kan? Sikit lagi noh. Sebagai kesimpulannya saya nak cerita ni satu cerita lah. Dah berhenti lah. Saya tutup buku lah. Saya nak cerita tentang banduan akhir. Banduan akhir. Tuan-tuan tahu banduan akhir? Banduan akhir ni dia kena gantung. Di Malaysia ni bila kena gantung hari apa? Hari apa kena gantung? Kalau orang Islam kena gantung hari apa? Jumaat. Pagi Jumaat. Saya nak cerita kawan saya kerja JAKIM. Dululah dia menguruskan jenazah-jenazah yang kena gantung, yang tatunya dan sebagainya. Dia cerita pada saya, dia kata, ustaz, selama saya uruskan jenazah ni yang kena gantung ni, ada di kalangan jenazah-jenazah yang diuruskan itu mati dalam keadaan senyum. Mati senyum. Mati senyum ni mati baik. Lesung pipit, nampak senyum. Tak ramai lah, tapi dia kata ada. Agak-agak ustaz lah rasa-rasa ustaz dia ni sempat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah terima taubat dia walaupun dia kena gantung. Dan diceritakan kepada kawan saya ni warden penjara, cerita pengalaman. Sebab orang yang kena gantung ni dia akan diasingkan selnya, duduk sorang-sorang. 7 hari sebelum kena gantung diasingkan. Dia kata ada yang gila, ada yang tak terima hakikat, ada yang meraung-raung, ada yang semayang tak berhenti-berhenti. 7 hari tu semayang sampai Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Semayang tak berhenti-berhenti, tak tidur, mayang. Warden tu tengok semayang. Pasal apa? Hari Jumaat nak kena gantung. Dan diceritakan warden tu 3 hari sebelum gantung, dia akan tanya, hari ni nak makan apa? Kami akan beli. Hang nak makan apa, kami beli. Apa yang kamu nak makan, kami beli. Kebanyakan banduan akhir ni kata apa? Ada dia nak order chicken chop. Ada. Nak kena gantung Jumaat ni. Ada nak order chicken chop ke sekap 3 rasa dah? Tak ada. Apa request dia? Dia kata, tuan kalau boleh sebelum saya kena gantung pagi Jumaat tu, saya nak jumpa mak dengan ayah saya. Tu banyak. Cuma satu saya cerita tentang seorang banduan akhir ni, dah kena gantung dah. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Satu ketika warden penjara cerita saya ni ronda, buat rondaan. Ada seorang banduan tu, dia baca Quran. Baca Quran. Tuan-tuan tahu apa dia baca? Tuan-tuan apa dia baca? Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Jadi warden penjara tanya dia, tuan buat apa? Saya baca Quran. Habis tu baca alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa ya. Dia kata, tuan, saya ni hari Jumaat nak kena gantung. Saya Quran tak erti baca. Saya tahu 4 huruf tu adakah Allah terima taubat saya? Menangis warden penjara. Dia kata, saya menangis ustaz. Orang ni nak kena gantung hari Jumaat, baca alif, ba, ta, sa. Kenapa dia menangis? Kata warden penjara ni, saya yang erti baca ni Quran pun tak baca. Sama je kita tu. Tos-tos degil tu sama. Dia nak mati 3 hari. Alif, ba, ta, sa. Dia kata apa? Tuan, adakah Allah terima taubat saya? Saya ingat 3-4 huruf ni, alif, ba, ta, sa ni. Saya ingat tu. Alif saya tak tahu. Adakah Allah terima taubat saya? Tuan-tuan fikir tuan. Dia, Allah ambil dah nyawa dia. Allah dah tetap dah waktu. Kita ni tak tahu bila. Sebab tu tuan-tuan, gunalah masa sebaik mungkin sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita. Fikir dululah tuan-tuan. Atau sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Anda mampu mengubahnya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya cukup sekadar tuan malam ni. Tim minta maaf banyak-banyak lah kot apa yang saya cakap tadi. Derah yang saya cakap derah yang lah. Terus ni kena kuliah kalau ni kan boleh slow-slow. Tuan-tuan, mati itu nyata. Tuan-tuan nak mati dah orang gitu. Oh tak boleh gitu. Lah kena cakap dah derah, habis faham sikit kan. Lah ni kau boleh kias-kias lah. Tak boleh kias-kias, dia kena tulis terang. Lah tulis terang pun tak terang-terang ni. Dia kena terang gitu. Tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak jika ada terkhilaf dan terkasar bahasa dalam penyampaian kuliah saya. InsyaAllah panjang umur, kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri akan datang insyaAllah.
Saya minta maaf banyak apa yang saya dah buat salah. Ada yang marah kan? Ada yang marah? Hangguk minta maaf tuan-tuan. Marah kan? Jangan marah-marah lah. Relax lah. Relax brother. Relax. Tengah marah. Hidup ni marah-marah stres. Relax tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita jumpa lagi insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang pada kelemahan dia sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.